Bila terbit waktu matahari, itu adalah waktu duha. Waktu ni adalah merupakan waktu yang paling cantik sekali. Betul tak? Pagi yang tenang, masa itulah burung-burung berbunyian, berkicauan, kehidupan bermula. Allah kata wadduha, aku bersumpah dengan waktu duha. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah bersumpah pada waktu duha. Duha waktu cerah, waktu orang mula kerja, orang bersiap nak pergi kerja. Wadduha wal lail, dia sumpah waktu duha. Terus wal lail idza saja, dan malam apabila dia tenang. Macam ni lah malam ni, terutama lagi gelap, tenang, sunyi. Dunia kita dicemari oleh bunyi. Sebab tu kita tak dapat dengar. Dulu kita dengar, kan? Dulu kalau betul-betul tengah malam, masa semua kereta tak ada, kenderaan tak ada, bunyi ujung kampung kita boleh dengar. Kenapa kita tak boleh dengar banyak benda sekarang? Sebab bunyi, dunia ni dicemari bunyi. Kita tak perasan tapi dicemari. Kenapa tengah malam kita dengar kereta sebiji pun kuat dia bunyi? Sebab tak dicemari. Wal-laili idza saja. Pasal apa Tuhan sumpah dengan waktu duha, terus pergi waktu malam? Malam, siang waktu bekerja. Malam waktu manusia berehat. Ada beberapa makna mungkin Tuhan nak beritahu pada Nabi. Maksudnya lepas yang letih kerja, ada waktu rehat. Satu. Maksud ada waktu engkau berjuang menghadapi manusia, ada waktu engkau bersendirian dengan Tuhanmu. Mungkin Tuhan nak beritahu jangan duk susah hati sangat tentang gelap, akan mai waktu cerah. Jangan duk susah hati sangat waktu kalut dengan orang, akan mai waktu tenang. Saya nak masuk tadi awal kepada apa yang saya sebut tadi. Al-Quran sebanyak mungkin menyuruh untuk kita melihat pada alam. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tak tinggalkan engkau. Wa ma qala, dia tak marah. Pasal dia apa kata itulah Tuhan pun tak mau kat dia dah. Macam dalam semua pencabaran dakwah, orang yang berdakwah, tuan-tuan kadang-kadang kena marah dengan bos tempat kerja, kena marah dengan orang kampung pun kita pening. Padahal kita kena marah, kita punya buat ambil. Nabi SAW bukan orang yang dibenci, dia orang yang disayangi. Tiba-tiba dia jadi orang yang dimarahi, hanya semata-mata kerana dakwah. Kerana dakwah. Bukan kata dia masa muda-muda duk pergi buat perangai apa, duk bertanding kebahagiaan kecawangan, enggak ada. Kan? Dia tak ada. Dia tak terlibat dengan ni. Dia masa muda-muda, dia dipanggil Al-Amin, dipanggil dengan semua gelaran yang baik. Bila mari wahyu, dia telah menghadapi satu masalah, iaitu semua pakat lawan dia. Pasal seruan itu seruan yang menggugat kedudukan mereka. Seruan itu ialah seruan yang mencabar status quo, yang mencabar tradisi amalan yang telah mereka amalkan. Maka Nabi kena hadapi banyak harga ni. Kadang-kadang orang kalau marah kita, dia tampak dia habis cerita. Tapi apabila orang pulau kita, orang benci kita, di sana sini orang memperkatakan tentang kita, apabila orang merancang untuk menghadapi kita, kita rasa tertekan. Betul tak tuan-tuan? Ya. Kita fikir, lepas tu game mangkuk tambah pun kat atas. Dia kata satu kampung duk kata kat hang, padahal 6 orang lah. Dia bubuh satu kampung, kat satu kampung lah 600 orang. Kan? Yang tu dia pipi, ni aku pergi kedai tadi, satu kampung lah duk marah kat hang. Kita pun duk garu kepala, satu kampung ni. Padahal dia baru dengar mengumpat kita baru 3 orang. Itu psikologi manusia. Nabi SAW, semua kepala-kepala Quraisy ni marah. Hak ada jawatan semua marah. Sebab dia telah lakukan satu seruan yang mencabar kedudukan mereka, yang mencabar amalan mereka. Tapi sebagai insan yang ada kedudukan dalam masyarakat, sebelum ni dia tak pernah dibenci.
dia susah hati. Dia bila bersendirian, dia fikirkan benda ni. Kerana dia insan. Banyak ayat Quran cerita benda tu. Susah hati dia. Apabila ada wahyu turun, bila dia susah hati, wahyu duk turun. Sekurang-kurangnya ubat perasaan dia. Bahawa dia tahu Tuhan sedang berhubung dengan dia. Dan dia ada pengalaman berhubung dengan Tuhan. Bila wahyu berhenti, yang ni duk musuh dengan dia, wahyu tak datang. Dia pun tak tahu sebab. Apa salah yang aku buat ni, yang wahyu tak datang? Allah nak uji Nabi dia. Allah nak uji apa perkara? Allah nak uji supaya, tuan-tuan, perasaan orang yang biasa dekat dengan Tuhan, bila ada renggang, dia susah hati. Tuan-tuan, kita orang duduk semayang di masjid, 3 hari tak pergi masjid, kita rasa tak kena, serba tak kena. Kita pagi-pagi duduk berzikir, baca Quran, ingat Allah. 3 pagi kita duduk kalut, apa tak ada, pas semayang bangkit-bangkit terus pergi. Kita rasa tak kena. Mai kawan kita, aku ni 3 hari tak pergi masjid, aku dah 6 hari tak semayang, okey kata. Pasal dia tak ada pengalaman. Dia tak ada pengalaman. Pasal perasaan dia lain. Kita duduk pada alam yang lain. Kita duduk pada alam kekasih dengan kekasih. Ini hakikat agama. Orang yang sentiasa disayangi, dia dengan satu orang yang memang gangster tepi jalan, dia tak kisah. Nabi merasai kasih sayang Tuhan. Apabila berasa terpisah, baginda susah hati. Allah datangkan wahyu supaya dia merenung alam ini. Allah tahu, wadduha wal laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan dia tidak membenci. Jadi perasaan Nabi tenang. Satu benda saya nak sebut sebelum kita pihak berikutnya. Dalam hidup ni semua orang boleh tinggalkan kita, semua orang boleh meluatkan kita, tak apa. Tapi jangan Tuhan tinggalkan kita, dan jangan Tuhan bencikan kita. Maka kita boleh rasa orang renggang dengan kita, tak apalah, manusia. Tapi jangan sampai Tuhan itu renggang dengan kita. Nak jumpa kawan hak marah kat kita, telefon tak angkat, pergi rumah dia tak buka pintu. Tapi Tuhan itu sentiasa apabila kita pergi, ya Rab, astaghfiruka ya Rab, aku mohon ampun denganmu wahai Tuhan. Dia sentiasa mendengar kita. Dia tak pernah buat syarat, bukan 5:30 baru boleh ham jumpa aku. Tak. Tengah malam Allah buka pintu pada waktu siang, liyatuba musii'al lail. Dia buka waktu siang untuk mengampun dosa pembikin dosa pada waktu malam. Dia buka pintu waktu malam, liyatuba musii'an nahar, untuk mengampun pelaku dosa pada waktu siang. Kalau orang lain boleh tinggal, tak mau jumpa kita, kalau orang lain tak mau berurusan dengan kita, kecil. Tapi kalau Tuhan yang sentiasa membuka pintu untuk kita, tidak memperdulikan kita, ini besar. Ini besar. Tapi macam mana kita nak tahu Tuhan itu pedulikan kita ataupun tak? Kita doa, kita panggil dia, kita tengok doa tak main pun. Tuan-tuan, selagi Tuhan itu menggerakkan hati kita untuk kita memanggilnya, selagi dia merezekikan kita untuk kita bangun untuk salat kepadanya, untuk kita apabila bersalah menyebut astaghfirullahalazim, untuk kita apabila tersilap mengata ya Allah ampunlah daku, untuk kita apabila berbuat dosa kita rasa kita salah, untuk kita tercari-cari macam mana nak buat pahala, apa yang ada dalam poket aku daripada harta, dan apa ada di lidah aku daripada zikir yang boleh aku ucapkan supaya Tuhan tidak memurkai aku. Selagi Tuhan membuka pintu itu kepada kita, tandanya dia tidak meninggalkan kita. Tandanya dia tidak meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuhan kata sesungguhnya akhirat
lebih baik daripada dunia ini. Ramai para nabi bukan orang kaya dalam dunia ni. Ramai para nabi duat mati dalam penjara. Imam Ahmad kasut di kakinya 17 tahun tak bersalin. Kita 17 pasang di rumah. Tak 17 pasang pun 3-4 pasang lah ada kan. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dalam penjara. Imam Ahmad 3 khalifah asyik penjarakan dia aja. Imam yang besar dituduh di bawah daulah Abbasiyah yang negara orang Islam yang terbesar, khalifah Islam ketika itu, sebagai seorang yang sesat. Habis satu khalifah, sambung khalifah lain, sambung khalifah, tuduh yang sama, sehingga mari kepada Wathiq baru bebaskan dia. Tapi tidak pernah mereka ini semua meninggalkan pendirian mereka. Untuk kata apalah, dah hampa semua mau macam tu, gua kata macam tu lah. Nah, dah. Ha? Semua seorang kita suruh kita kata macam tu, kita kata macam tu lah. Walaupun sunnah kata macam lain, tak apalah dia suruh kata macam tu. Nah, dah. Mereka semua tak pernah berganjak daripada pendirian mereka. Sebab walaupun orang tinggal mereka, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan mereka ingat walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah kata kepada nabinya lagi hadapi masalah, tapi ubatnya akhirat lebih baik daripada sekarang. Dunia ni sementara, semua yang kita tengok hebat walaupun kaya. Sebahagian orang kaya kita tengok billionaire. Saya tengok billionaire ratusan juta ada hamba Allah, baguslah dia. Dia makan sekali dengan saya baru ni. Saya tengok saya makan macam-macam, dia tak boleh makan macam-macam. Dia tahu apa sihat dah. Dia tak boleh kata. Allah boleh bagi duit, tapi Allah tak boleh bagi nikmat. Dia bagi rumah besar, dia tak bagi kita tidur. Hidup tak lena. Dia bagi duit banyak. Geng-geng hak tak ada duit ni, pantau orang habaq kedai sedap pergi makan. Tu pun duk kira berapa ringgit kan. Ada orang ada duit, satu kedai dia boleh beli, tapi dia tak lalu makan. Allah Azza wa Jalla bagi-bagikan nikmatnya. Pun begitu Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ni sedikit saja, akhirat lebih baik daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa, dan benar-benar Tuhanmu akan memberikan. Dalam Arab sawfa yakni janji masa depan yang jauh sikit. Dia bubuh lam, wala sawfa, lagi jauh lah. Supaya lam taukid, ni syekh kita kan. Supaya taklah Nabi ingat hari ni berjuang besok menang. Dr. Azman nak berjuang ni, tak boleh, tahun depan belum tentu menang. Silap-silap dia mati pun tak menang lagi. Tapi Allah kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan ada satu masa nanti Tuhanmu akan memberikan kepadamu kurnianya, fatarda, engkau akan redha dengan kurnia itu. Apa yang kita redha? Apa yang boleh kita redha untuk semua ni? Kita akan redha dengan syurga.